Okey, jadi untuk dua contoh sebelum ni, kita tengok kes yang pertama di mana sigma diberi. Okey, jadi bila sigma diberi, memang kita akan gunakan sigma untuk kita punya rumus lah. Memang kita gunakan taburan Z. Dan untuk kes yang kedua, kita tengok contoh yang kedua tadi adalah bila S diberi dan sampel adalah besar. Ini kita katakan sampel besar, iaitu bilangan sampel untuk N1 dan N2 mestilah lebih besar daripada 30. Jadi walaupun diberi S tapi sampel besar, kita masih lagi gunakan taburan Z. Jadi kes yang ketiga kita akan tengok adalah apabila populasi bertaburan normal, varians tidak diketahui. Varians tidak diketahui ataupun nama lain S yang diberilah kan. Tetapi diandaikan sigma 1 sama dengan sigma 2 dan untuk kes di mana N1 dan N2 adalah lebih kecil daripada 30. Iaitu untuk kes di mana sampel adalah kecil. Okey, jadi bila sampel kecil, kita kena gunakan taburan T. X1 tolak X2 bahagi mu1 tolak mu2. Kenapa mu1 tolak mu2? Okey, nilai mu1 tolak mu2 sebenarnya sama dengan kosong. Sebab tu dalam rumus yang pertama ni, kita tak tulis pun mu1 tolak mu2. Ada juga setengah buku dia tulis. Tapi untuk jimatkan masa tak perlu tulis lah. Sebab apa? This value mu1 tolak mu2 nilainya adalah kosong. So samalah yang ni sama dengan kosong. So kita nak tulis tak apa, tak nak tulis pun tak apa. So abaikan je lah. So untuk bahagian atas kita boleh tulis S1 bar tolak S2 bar bahagi SP. SP is in English kita panggil sebagai S pool. Iaitu dia macam gabungan lah. Dia dah kumpulkan S terkumpul. S sesampai awal sampel yang dikumpulkan. Di mana untuk kira S pool, okay, untuk kira S pool is square root of N1 tolak N1 tolak 1 S1 kuasa 2. Gunakan rumus yang ni lah untuk kira SP. Don't worry, kalau dalam exam nilai S akan diberi. Okey. Jadi dapat nilai SP baru kita gantikan ke dalam rumus T. Jadi kita cuba tengok contoh contoh 4.8. Okey. Dua diet digunakan untuk menambah berat badan diuji oleh penganalisis. So sekarang kita ada diet A dan juga diet B. Diet A diberi kepada 8 orang. So, N untuk A adalah 8. Dan diet B diberi kepada 9 orang. Untuk B adalah 9. Selepas 6 minggu, berat sampel tersebut diambil. Untuk diet A, min purata penambahan. So, X bar untuk A adalah 5.8. Dan variance. Variance ni adalah variance sampel kan. So, bila variance, ia adalah S kuasa 2. Okey, S kuasa 2. S kuasa 2, 2.6029. Manakala, bagi B, min purata 7.27. Dan variance S kuasa 2 dia adalah 0.98. Ujikan pada alfa 0.05 bahawa min penambahan berat badan bagi A adalah berbeza. So kita nak tengok adakah mu bagi A tidak sama dengan mu bagi B. Kan? So pertama sekali untuk kita tulis hipotesis. Adakah hipotesis null kita, adakah mu A berbeza dengan mu B? Yang ini merupakan ayat dakwaan. Dan hipotesis null, adakah mu A sama dengan mu B? Okey, so langkah kedua kita gunakan taburan T. X1 bar, XA bar tolak XB bar bahagi square root SP 1 per NA
tambah 1 per NB. Okey. Dan langkah 3. Okey, kawasan penolakan. Disebabkan not equal, jadi kita kena, ia adalah ujian dua hujung. Okey, disebabkan kita gunakan taburan T, jadi kita kena tahulah darjah kebebasan dia sebenarnya adalah yang kat bawah. Yang sini ni. N1 tambah N2 tolak 2, yang ni merupakan darjah kebebasan. Okey, so darjah kebebasan adalah NA tambah NB tolak 1, iaitu NA 8 tambah 9 tolak, bukan tolak 1, tolak 2 kan. Ni. N1 tambah N2 tolak 2, tolak 2, so akan dapat 17 tolak 2 adalah 15. Okey, dan alfa dia suruh uji pada 0.05. Jadi kita pun tengok kepada jadual taburan normal. Jadual T. Saya sudah cari tahu jadual T. Okey, jadi kita ada jadual T ni kat sini. Sekarang to tail. Okey, area into tail. Area into tail 0.05 kat sini, dan degree of freedom 15. So kat sini. Jadi nilainya adalah 2.131 untuk sebelah kanan, dan untuk sebelah kiri kita letak negatif je. 131. Okey. Okey. Langkah yang keempat, kita kena kira nilai statistik ujian. Untuk kira nilai statistik ujian, sebelum masuk ke dalam P, awak kena cari SP dahulu, iaitu untuk kira nilai SP adalah punca kuasa NA 8 tolak 1 2.6029 bahagi bahagi, tak perlu bahagi lagi, terus tambah 9 tolak 1 0.98. Tak perlu kuasa. Okey, kat sini perhatikan S kuasa 2. So nilai yang diberikan dah memang S kuasa 2 kan. So make sure jangan letak kuasa 2 kat sini. Okey, so terus 2.6029. And then NA 8 tambah 9 tolak 2. So tekan kalkulator, nilai SP ni kita akan dapat dalam 1.3181. Okey, dapat nilai SP, baru kita boleh kira nilai bagi T. Jadi T XA bar iaitu 5.8 tolak 7.27 bahagi SP 1.3181 punca kuasa 1/8 tambah 1/9. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 2.295. Jadi, langkah kelima, kita buat keputusan. Nilai T0 yang kita dapat adalah negatif 2.295 adalah lebih besar atau lebih kecil daripada negatif 2.131. Ia adalah lebih kecil daripada negatif 2.131. Jadi keputusannya kita tolak hash null. Sekarang null kita tolak. Maksudnya dakwaan adalah benar. Jadi kesimpulannya pada alfa 0.05
Salin je lah ayat dia. Min penambahan berat badan bagi diet A adalah berbeza dengan min penambahan berat badan bagi diet B. Okey, jadi seterusnya ada latihan 4.5. Okey, ada 2 soalan. Jadi saya nak awak selesaikan kedua-dua soalan. Kemudian submit jawapan ke dalam Google Classroom. Terima kasih.